Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan pelajari bab 5 iaitu aplikasi teknologi. Subtopik dalam tajuk ini ialah reka bentuk sistem vertikasi. Okey, cuba lihat pada gambar rajah yang cikgu sediakan. Ini adalah gambar rajah tentang sistem penanaman yang menggunakan sistem vertikasi. Okey, jika dilihat di sini, hasil pembelajaran yang kita akan pelajari ialah mentakrifkan sistem vertikasi dan mengenal pasti komponen utama dalam penyediaan reka bentuk. Dalam pentaksiran pula, kita akan cuba untuk mencapai tahap penguasaan 1 dan 2 iaitu tahap penguasaan 1, murid dapat mentakrifkan maksud sistem vertikasi dan menyatakan satu komponen utama sistem vertikasi. Manakala untuk tahap penguasaan 2, murid boleh mengenal pasti dua komponen utama dalam sistem vertikasi. Baiklah, cuba kita lihat pada video yang cikgu tunjukkan ini. Okey, dalam video ini menunjukkan satu struktur perlindungan hujan yang menempatkan sistem vertikasi. Okey. Biasanya sistem vertikasi ini diletakkan di atas tanah yang besar, yang lapang dan rata. Okey, ini adalah sistem vertikasi yang dibuat secara komersial di mana ianya menggunakan sistem yang sangat sistematik. Okey, jika dilihat di sini ada banyak polybag dan menggunakan sistem vertikasi yang sangat teratur. Okey, di tengah ini adalah anak-anak pokok yang telah tersedia untuk dipindahkan ke dalam setiap polybag. Okey, setiap polybag ini telah dilengkapkan dengan sistem vertikasi di mana ada komponen-komponen utama yang diletakkan di dalam sistem tersebut. Okey. Anak-anak pokok telah pun dipindahkan ke dalam setiap polybag. Okey, suasana yang sangat teratur dan kemas. Ini adalah pandangan struktur perlindungan hujan yang dapat dilihat daripada luar. Okey, di mana kita dapat lihat paip ladang, tangki-tangki, pam dan pelbagai komponen utama yang lainlah yang ditempatkan. Ini adalah sistem vertikasi yang dibuat secara komersial. Okey, lengkap dengan sistemnya. Baiklah, setelah melihat video penerangan secara umum tentang sistem vertikasi, mari kita lihat apakah maksud sistem vertikasi. Sistem vertikasi adalah satu inovasi dalam pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan dan pembajaan, di mana ia adalah salah satu daripada cabang hidroponik dan ianya menggunakan media tanaman seperti kokopit dan sekam padi. Biasanya proses fotosintesis yang diperlukan untuk sistem vertikasi ini ialah 6 jam sehari untuk memastikan sistem fotosintesis dapat dilaksanakan dengan sempurna. Kemudian, apa dia maksud sistem vertikasi ini? Sistem vertikasi ini ialah gabungan antara dua perkataan Inggeris iaitu fertilization dan irrigation. Iaitu fertigation ialah pembajaan, manakala irrigation ialah pengairan yang dilakukan secara serentak. Jadi apakah tujuan kita menanam secara vertikasi? Tujuannya ialah pertama untuk mengelakkan tanaman daripada penyakit bawaan tanah yang biasanya seperti penyakit kulat. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan kawalan serangga dan perosak tanaman. Dan yang ketiga, memberikan pembajaan yang lebih berkesan kepada tanaman. Ini adalah contoh-contoh hasil tanaman daripada kaedah vertikasi. Contohnya tomato,
timun dan cili. Seterusnya, apakah kelebihan sistem fertigasi? Okey, pertama, di dalam sistem fertigasi, 85% dapat digunakan dengan lebih cekap. Manakala penggunaan air yang sangat efisien dan tiada pembaziran, pembajaan dan pengairan dilakukan secara serentak, dapat menghindar penyakit bawaan tanah seperti kulat, dapat mengatasi masalah tanah yang tidak subur, dapat mengatasi masalah merumpai dan kos operasi dapat dikurangkan di mana air, baja dan tenaga buruh dapat digunakan dengan sistematik. Dan akhir sekali, meningkatkan hasil tanaman. Apakah kaedah penanaman fertigasi di Malaysia dan apakah kelebihannya? Okey, berdasarkan daripada video tadi, cikgu telah menunjukkan salah satu kaedah penanaman iaitu penanaman menggunakan struktur perlindungan hujan. Di mana jika kita lihat pada gambar rajah ini, ia adalah satu struktur perlindungan hujan yang mana ia mengelakkan tanaman daripada layu kerana sinaran matahari yang terik, dapat mengelakkan penyakit kulat serta mengurangkan penggunaan racun. Manakala satu lagi kaedah ialah penanaman tanpa struktur perlindungan hujan. Struktur perlindungan hujan atau SPH ini adalah satu pilihan di mana kita boleh menggunakannya atau tidak menggunakannya. Di mana air hujan ini sebenarnya bercampur dengan air baja menyebabkan ia menjadi cair. Manakala dalam pengurusan tanaman perlu menggunakan racun kulat dan racun serangga. Seterusnya ialah perbandingan sistem fertigasi dengan sistem konvensional. Sistem konvensional ini ialah kaedah yang biasa digunakan dalam sistem pertanian, manakala sistem fertigasi ini adalah sistem hasil inovasi yang menggunakan kaedah baja dan pengairan secara serentak seperti yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, kita lihat perbandingan daripada jenis tanaman. Untuk sistem fertigasi boleh digunakan untuk tanaman jenis sayuran-sayuran dan buah-buahan. Manakala dalam sistem konvensional sesuai untuk semua jenis tanaman. Manakala bangunan struktur perlindungan hujan. Untuk sistem fertigasi, kita boleh pilih sama ada untuk menggunakannya atau tidak. Manakala dalam sistem konvensional, tidak perlu digunakan. Okey, kemudian dari segi jaring kali serangga, untuk penanaman tanaman seperti sayuran dan buahan ini juga adalah satu pilihan. Kita boleh pilih sama ada untuk menggunakannya ataupun tidak. Manakala dalam sistem konvensional, tidak perlu. Dalam sistem pengairan, sistem fertigasi memang menggunakan titis dan baja, manakala sistem konvensional menggunakan kaedah penyiraman secara biasa, iaitu 2 kali seharilah. Kemudian air, biasanya sistem fertigasi menggunakan air yang bersih, manakala sistem konvensional boleh menggunakan pelbagai sumber air. Manakala modal, dari segi modal, sistem fertigasi ini memerlukan modal yang tinggi pada awalnya kerana penggunaan alatan-alatan dan sistemnya. Manakala sistem konvensional memerlukan modal yang rendah berbanding sistem fertigasi. Okey, untuk tapak tanah, sistem fertigasi ini memerlukan tanah yang rata. Manakala sistem konvensional tidak memerlukan tanah yang rata. Sistem fertigasi memerlukan sistem elektrik kerana ia menggunakan mesin masa ataupun timer dan pump. Manakala sistem konvensional tidak perlu. Okey, di sini sistem fertigasi memerlukan pengetahuan teknikal. Okey, di mana proses menyelenggara pump, timer, okey, dan sistem fertigasi itu sendiri memerlukan pengetahuan yang sangat penting. Dan sistem konvensional perlu juga tapi tidak seperti
pengetahuan teknikal dalam sistem fertigasi. Okey, dalam sistem fertigasi, keadaan tanah tidak berapa penting kerana kita ada sistem pembajaan dan pengairan yang teratur. Manakala untuk sistem konvensional memerlukan tanah yang subur dan pembajaan yang sistematik. Okey, di mana sistem fertigasi ini kos operasinya sangat rendah ya. Kerana kita menggunakan kawalan, menggunakan timer untuk penyiraman dan pembajaan. Manakala untuk sistem konvensional, kos untuk operasi ataupun penyelenggaraannya adalah tinggi. Okey, sistem fertigasi dari segi risiko penyakit sangat rendah kerana ada kawalan baja, kawalan air dan tidak menggunakan tanah. Jadi dapat mengelakkan jangkitan kulat pada akar tanaman. Manakala sistem konvensional mempunyai risiko penyakit yang tinggi. Okey, dari segi keseragaman pokok, sistem fertigasi menghasilkan tanaman yang seragam. Manakala sistem konvensional mempunyai tidak seragam dalam penghasilan hasil tanaman dan pokok itu sendiri. Seterusnya kita lihat pada komponen utama dalam sistem fertigasi. Okey, dalam komponen utama sistem fertigasi ini terdapat 3 ya komponen yang penting, iaitu pertama ialah sumber, yang kedua ialah medium dan yang ketiga ialah alur keluar. Sumber ini adalah di mana tempat simpanan bekalan nutrien. Okey, jika dilihat pada gambar rajah yang ditunjukkan, ini adalah tangki-tangki nutrien yang telah disimpan dan dicampur bahan yang betul, iaitu bahan fertigasi yang betul. Kemudian medium ialah laluan penyampaian nutrien. Okey, melalui tangki tadi, disambungkan dengan pipe yang sesuai untuk disambungkan kepada beg-beg tanaman. Dan yang ketiga ialah alur keluar, di mana ia adalah tempat keluaran nutrien ke tanaman. Okey, daripada pipe tadi disambungkan pipe tersebut terus ke akar tanaman seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Seterusnya kita lihat pada komponen utama sistem fertigasi. Okey, di sini ada 3 komponen utama iaitu sumber, medium dan alur keluar. Okey, contoh sumber ialah tangki nutrien di mana ia menempatkan larutan A dan larutan B yang telah dicampur dengan air dengan sukatan yang betul. Manakala medium pula ialah contohnya kokopit dan sekam padi, di mana kokopit ni adalah hasil daripada beberapa proses daripada kelapa dan daripada sekam padi. Dan ketiga ialah alur keluar, di mana ia mempunyai pipe ladang dan set penitis untuk disambungkan kepada setiap beg ataupun polybag tanaman. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sila siapkan nota daripada muka surat 53 hingga 56. Sekian, terima kasih.